Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke seminar Kuala Lumpur International Conference on Social Science, Education and Engineering KLISEE tahun 2022 kali ketiga. Saya Dr. Nurfaiza Muhammad Hamidin, Ketua Penyelidik bagi tajuk Tahap Kompetensi Bahasa Arab Guru STAM. Bersama ahli penyelidik bersama Dr. Yaakob Hassan dan juga Dr. Abdul Aziz Zaini. Kami bertiga adalah daripada Universiti Islam Selangor. Pengenalan STAM iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia. Mula dilaksanakan pada tahun 2000. Bermakna pada tahun ini merupakan sudah masuk 22 tahun STAM mula diperkenalkan di Malaysia. Sijil Tinggi Agama Malaysia merupakan hasil kerjasama antara pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan Universiti Al-Azhar Mesir. Mata pelajaran STAM merupakan peperiksaan yang dikendalikan oleh LPM iaitu Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan kerjasama pihak Al-Azhar Al-Sharif Mesir. Mata pelajaran STAM adalah berasaskan kepada kurikulum dan buku teks Al-Bu'us Al-Islamiyah Al-Azhar Al-Sharif yang diterima pakai oleh KPM sebagai pensijilan agama peringkat tertinggi di Malaysia yang diiktiraf oleh Universiti Awam dan Universiti Timur Tengah terutama Al-Azhar Mesir. Di Malaysia terdapat 5 jenis calon yang layak mendaftar dan menduduki peperiksaan STAM ketika di tingkatan 6. 5 jenis calon tersebut ialah calon Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN, calon Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR, calon sekolah swasta, calon sekolah kerajaan dan calon sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Sepuluh subjek mata pelajaran STAM ini dikategorikan kepada 3 bidang iaitu bidang Bahasa Arab, Usuluddin dan Syariah. Bidang Bahasa Arab terdiri daripada 5 subjek iaitu Nahwu dan Sarf, Insya' dan Mutala'ah, Adab dan Nusus, Arud dan Qafiyah, akhir sekali Balaghah. Bidang Usuluddin terdiri daripada 3 subjek atau 3 mata pelajaran iaitu Hifzul Quran dan Tajwid, Tauhid dan Mantik, Tafsir dan Ulumuhu. Akhir sekali bidang ketiga adalah bidang Syariah, terdiri daripada 2 subjek sahaja atau 2 mata pelajaran sahaja iaitu Fiqh dan Hadis dan Mustalah. Bercakap kepada tajuk tahap kompetensi bahasa guru STAM, kompetensi ialah penilaian terhadap tiga aspek iaitu aspek pertama ilmu, aspek kedua kemahiran, aspek ketiga sikap. Tapi dalam pembentahan kali ini saya hanya menyentuh kepada aspek kemahiran bahasa Arab guru STAM. Permasalahan kajian guru STAM. Penggunaan bahasa yang lemah dalam pengajaran dan kebanyakan guru STAM adalah bukan bidang pengkhususan dalam bahasa Arab. Pelajar STAM pula lemah penguasaan kemahiran, tumpuan kepada peperiksaan STAM semata-mata. Kandungan pelajaran tidak menjurus kepada aspek menguasai kemahiran, sedangkan kemahiran berbahasa penting semasa menyambung pengajian ke Timur Tengah. Objektif kajian mengukur tahap kompetensi dan kecekapan bahasa Arab guru STAM di sekolah kementerian, mengenal pasti penambahbaikan pengetahuan bahasa Arab guru STAM di sekolah kementerian dan akhir sekali mencadangkan strategi peningkatan tahap
kecekapan bahasa Arab Guru STAM di sekolah kementerian. Instrumen dalam kajian ini menggunakan ujian kompetensi bahasa Arab daripada Granada Paris melalui platform digital HTTP Anas Digital Test Malaysia. Soalan ini terdiri daripada 50 soalan dan setiap soalan berjumlah 1 markah. Keseluruhan markah ialah 50 markah dan peserta perlu menjawab soalan secara online ini dalam masa 1 jam. Bagi menentukan tahap kompetensi bahasa Arab Guru STAM, penyelidik menggunakan skala Common European Framework of Reference for Language CEFR, iaitu dari skala A1, A1 hingga B1. Komponen soalan Anas Digital ini adalah di tahap B1 dan untuk mengukur kecekapan bahasa Guru STAM, mereka perlu memperolehi markah 40 ke atas daripada markah keseluruhan 50 untuk menunjukkan mereka sudah mencapai tahap B1. Soalan-soalan merangkumi dan mencakupi 6 perkara utama, iaitu membaca, kefahaman, perbendaharaan kata, ejaan, ungkapan dan tata bahasa Nahwu Sarf. Populasi kajian terdiri daripada 191 orang guru dari 71 buah sekolah kementerian dan hanya 183 responden yang terlibat dalam menjawab soalan ujian ini. Ini adalah muka hadapan untuk soalan ujian kompetensi bahasa Arab daripada Granada Paris. Kalau kita lihat di sini, soalan ini bermula daripada A1 sehinggalah B1. Kalau CEFR dia bermula daripada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi tahap soalan ujian kecekapan bahasa Arab yang digunakan hanya daripada A1 hingga B1. Dan soalan ini seperti yang dinyatakan sebelum ini, 50 soalan dan mencakupi kemahiran al-qiraah, membaca, al-fahmu, kefahaman, ta'bir, ekspresi, al-kitabah wa rasmu, penulisan dan ejaan, qawaid nahwu dan qawaid sarf. Dan perlu menjawab dalam masa 1 jam. Dan soalan ini merupakan Arabic for non-Arabic speakers. Short form bagi perkataannya ialah Anas. Dan untuk mengukur tahap kompetensi atau kecekapan guru, kita telah memilih ujian kifayat lil mu'allimin untuk guru, iaitu ikhtibarat kifayat al-mu'allimin. Terdapat 2 ujian di sini, satu untuk guru dan satu untuk pelajar. Dan standard soalan ini digubal berdasarkan CEFR. Dan soalan ini adalah pada tahap B1, iaitu ikhtibarat kifayat al-mu'allimin daripada Granada Paris. Okey, ini adalah dapatan kajian selepas diadakan ujian kepada 183
guru STAM. Daripada jumlah 183 yang menjawab soalan ujian ini, hanya 149 orang guru sahaja yang sempat menghantar soalan. Dan jumlah yang mencapai ujian B1, mencapai tahap B1 sebagaimana untuk mengukur kecekapan B1 bahasa Gustam, 7 daripada 149 yang lulus mencapai tahap B1. 104 A2, A1 29 dan terdapat 9 orang guru STAM yang tidak mencapai A1, lebih rendah daripada A1, iaitu seramai 9 orang. Jadi ini dalam bentuk graf. Kita boleh tengok skala yang paling tinggi ialah tahap kecekapan bahasa Arab di kalangan guru STAM berada pada skala A2. A2 ini kita kata sederhana rendah. A1 rendah, A2 sederhana rendah, B1 adalah sederhana. A1 ini tidak mencapai tahap minimum. Perbincangan. Hanya 149 orang guru yang menghantar soalan daripada 183 responden. Dan hanya 7 orang guru mendapat markah 40 ke atas dan melepasi B1. Tahap kompetensi bahasa guru STAM berdasarkan ujian ANAS, majoriti berada pada tahap A2, iaitu peringkat sederhana rendah, dengan 104 peserta daripada 149 peserta. Set ujian yang digunakan untuk menilai aspek kemahiran berbahasa telah mendedahkan kekerapan kesalahan yang tinggi dari pelbagai aspek kemahiran berbahasa guru, terutama penulisan dan penguasaan kosakata bahasa Arab. Perlu kepada aspek penambahbaikan guru untuk ditambah baik dalam kemahiran mendengar, membaca, tata bahasa dan menulis. Dan akhir sekali, untuk menjawab soalan objektif yang ketiga, yang tadi saya kata adalah objektif kedua, aspek penambahbaikan yang perlu ditambah baik. Dan objektif ketiga ialah strategi yang dicadangkan untuk meningkatkan kompetensi bahasa Arab ialah melalui kursus peningkatan kompetensi kemahiran berbahasa dan kursus peningkatan profesionalisme guru. Kesimpulan. Satu keperluan untuk mengkaji tahap bahasa Arab guru-guru yang mengajar subjek STAM. Hal ini menjadi keperluan kerana guru berbahasa Arab memberi kesan dan pengaruh terhadap pencapaian pelajar STAM sebagai yang dinyatakan tadi. Permulaan kepada masalah pelajar STAM bermula daripada guru yang mengajar kepada pelajar STAM. Para guru perlu bijak dalam menyampaikan pembelajaran dan pemudah cara terhadap pelajar. Pendekatan yang digunakan haruslah selari dengan laras pelajar. Guru perlu berusaha lebih untuk menjamin keberkesanan PDPC, terutamanya dalam memastikan penyampaian tidak menggunakan perantaraan bahasa Melayu. Guru yang bijak dapat menangani masalah dalam menyampaikan ilmu serta dapat memupuk minat para pelajar. Seharusnya para guru menambah usaha untuk memperbaiki dan menguasai berbahasa Arab demi menghasilkan para pelajar yang bukan sahaja lulus untuk peperiksaan namun dapat mengaplikasikannya di peringkat pengajian yang akan datang. Rumusannya, faktor latihan guru memberi kesan yang besar terhadap pencapaian pelajar sebagaimana yang dicadangkan dalam strategi untuk meningkatkan kompetensi bahasa Arab guru STAM. Oleh sebab itu, guru perlu sentiasa meningkatkan tahap bahasa mereka untuk memastikan pelajar-pelajar yang menduduki STAM dapat menguasai kurikulum tersebut dengan baik.